Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 24 November. Kadar pengangguran di Sabah turun kepada 7.5% tahun lepas berbanding 8.2% pada 2021. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan Sabah sedang mengalami pertumbuhan positif. Datuk Haji Ji berkata ini menunjukkan usaha yang diambil oleh kerajaan negeri selepas penularan wabak COVID-19 telah mula menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Beliau menyatakan demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Koridor Wilayah Sabah sedia di Menara Kinabalu. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi sedia menggesa agensi itu menumpukan usaha menambah baik pengurusan dan pentadbirannya agar rancangan Malaysia ke-12 yang berbaki 2 tahun lagi dapat dilaksanakan dengan integriti dan telus. Beliau juga mahu sedia membuat anjakan besar dalam perancangan dan pelaksanaan projek-projeknya untuk merancangkan pembangunan Sabah. Dalam program berasingan, Datuk Haji Ji mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Sabah. Beliau turut mengumumkan pelantikan Pengarah Imigresen Negeri Sabah Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof dan Laksamana Pertama Maritim Datuk Cik Engku Suhaimi Cik Engku Daik sebagai ahli tetap JKKN Sabah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah melupuskan barang rampasan bernilai lebih RM375,000 melibatkan kesalahan di bawah Akta Cap Dagangan 2019 dan Akta Perihal Dagangan 2011 bagi tahun 2019 hingga semalam. Pelupusan eksibit perdana yang dilaksana sekali setahun itu disempurnakan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri merangkap Timbalan Pengarah KPDN Sabah Zulfami Madudi mewakili Pengarah KPDN Sabah Joji Abbas di Kota Kinabalu. Georgie dalam kenyataannya memberitahu sepanjang tahun ini pihaknya telah melaksanakan 18 pelupusan dengan nilai eksibit RM1.045 juta. Daripada nilai tersebut, hampir RM397,000 dijadikan sebagai hasil kerajaan. Bagi statistik penguatkuasaan KPDN Sabah pula, 70,335 pemeriksaan dilaksana di premis-premis di seluruh negeri setakat Januari hingga 21 November lalu. Daripada pemeriksaan tersebut, 1,096 kes dihasilkan melibatkan kesalahan di bawah pelbagai akta dengan nilai kompaun RM485,800, nilai rampasan RM5.941 juta dan nilai denda RM123,000. Seramai 300 pelajar tingkatan 6 melibatkan 7 buah sekolah menengah di Sandakan telah menyertai seminar Kenegaraan Madani Seri 2 2023 anjuran Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Negeri Sabah. Seminar yang berlangsung di Dewan SMK Agama Tun Johar Sandakan itu diadakan antara lain bagi memberi kefahaman Hala Tuju Malaysia Madani. Pengarah Kanan Sektor Latihan dan Pengkaderan Yadim, Kapten Bersara Dr. Samsudin Moner berkata, seminar yang menumpukan kepada pelajar tingkatan 6, Kolej Matrikulasi dan Kolej Vokasional ini diadakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah di seluruh negara. Kita nak supaya generasi muda hari ini, mereka faham apa sebenarnya hasrat kerajaan untuk melaksanakan apa dia Malaysia Madani. Ia bukan suatu perkara yang baru, tetapi untuk meneruskan dasar-dasar negara, ianya lebih kepada untuk memperkukuhkan lagi kemampanan, kesejahteraan kerajaan hari ini. Sementara itu, Pengarah Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud memberitahu pihaknya akan meneruskan seminar ini ke seluruh negeri. Sambutan yang baik daripada pelajar-pelajar kita yang mana kita hasrat kita supaya mereka ini lebih jelas apa yang kita nak sampaikan khususnya kepada pelajar-pelajarnya berkaitan dengan kerajaan semasa Madani lah. Amat penting. Kami memerlukan perkara ini, kami memerlukan suapan-suapan ini daripada kerajaan supaya generasi seperti kami boleh membangun dengan pemikiran yang terbuka, dengan pemikiran yang boleh terbina daripada asas-asas kenegaraan. Malaysia Madani ini dia berteraskan 6 konsep, iaitu salah satunya menghormati,
dan boleh mendedahkan pelajar kepada Malaysia Madani untuk terus berdaya saing di masa hadapan. Antara pengisian seminar ini termasuklah forum dan ceramah motivasi. Kolej Universiti Borneo Utara NBUC dan Kolej Geomatika Keningau GCK beriltizam untuk kekal relevan sebagai institut pengajian tinggi pilihan terbaik di Sabah dalam melahirkan graduan berkemahiran dan berkualiti tinggi. Ia bagi memenuhi keperluan industri dan pasaran kerjaya di negeri ini. Presiden Kumpulan Geomatika Profesor Datuk Surveyor Dr. Muhaizi Mohamad berkata, ke arah itu NBUC dan GCK akan membangunkan fakulti dan program yang dapat memenuhi keperluan industri, antaranya dalam bidang minyak dan gas dan teknologi hijau. Kita ada fakulti baru yang mahu dibuat pada tahun 2024 seperti Fakulti Oil and Gas and Renewable Energy. Nombor 2 adalah Faculty of Marine, Shipping and Logistics. Dan nombor 3 ini adalah Faculty of the Green Technology. Sebab Sabah kena gerak kepada the Green Technology. Datuk Dr. Muhaizi ditemui media sempena Majlis Convocation keempat kolej berkenaan di Kota Kinabalu. 1,000 graduan masing-masing menerima ijazah Dr. Falsafah, PhD, Sarjana, Sarjana Muda, diploma dan sijil dalam majlis itu yang disampaikan Chancellor NBUC, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Toh Puan Nurlidah dalam ucapannya merakamkan penghargaan terhadap usaha gigih dan peranan graduan dalam membentuk masa depan yang lebih cemerlang. Sambutan Hari AIDS Sedunia peringkat negeri akan berlangsung pada 4 Disember depan bertempat di Dewan Kebudayaan Penampang. Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Hasyanti Hussein berkata, dengan bertemakan komuniti peneraju bersama, fokus sambutan tahun ini adalah untuk memperkasa komuniti ke arah matlamat penamatan AIDS menjelang tahun 2030. Dr. Hasyanti berkata, acara sambutan bermula seawal 6.30 pagi dengan aktiviti Zumba Fun Dance, selain program derma darah, pemeriksaan kesihatan dan ujian saringan HIV secara percuma. Kami ada sesi panel pada pukul 8.30 pagi. Kalau kau ada apa-apa soalan tentang HIV kah, penyakit kelamin kah, hepatitis C kah, datang saja. Kami takkan suruh kau berdiri depan mikrofon, jangan takut. Kau boleh tulis atas kertas, nanti pas sama kami, nanti kami pas dengan panel. Turut diadakan pertandingan video pendek TikTok dan pertandingan infografik tentang HIV/AIDS. Karnival Kejohanan Bola Sepak Piala Datin Sri Panglima Dato' Haji Julia Salak akan diadakan pada 6 dan 7 Januari tahun depan di Padang Sukma Likas. Pengurusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita Sabah Muhammad Aziz Afizi Rumsani berkata, karnival diadakan bagi mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak wanita di negeri ini. Ketika ditemui pemberita, Muhammad Aziz memaklumkan karnival ini juga sebagai persiapan pasukan bola sepak wanita untuk menghadapi kejohanan Liga Wanita Nasional tahun hadapan. Kita mahu melihat bakat-bakat yang baru, kita mahu ketengahkan pemain-pemain daripada wanita ini untuk kita jadikan sebagai pelapis untuk pasukan senior. Setakat ini, sebanyak 16 pasukan dari setiap daerah akan menyertai kejohanan berkenaan. Penyertaan terbuka kepada zon dan daerah yang masih sah dalam gabungan SAFA. Dalam perkembangan lain, Muhammad Aziz berkata, Sabah menyasarkan pingat emas bagi pasukan bola sepak wanita pada Sukma 2024 yang akan berlangsung di Sarawak pada Ogos 2024. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.